Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Yang berusaha Tuan Pengurusi Dewan Masjid Muttaqin serta di jawatan kuasa kerja yang kita muliakan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, seterusnya muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kerana pada pagi ini kita dapat bertemu lagi untuk meneruskan kelas tadabbur Al-Quran kita. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan tentang perumpamaan orang-orang munafik. Jadi tuan-tuan, kita tengok balik ayat 19 dan 20 surah Al-Baqarah ayat 19 dan 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت Wallahu muhitum bil kafirin. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa lahum mashaw fihi وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Jadi terjemahannya au kasayyibin, atau seperti hujan lebat. Jadi tuan-tuan, sambil tu saya ulang kaji dengan tuan-tuan pelajaran kita yang lepas-lepas. Jadi bila kata au kat sini atau, dan dia adalah sambungan daripada perbincangan ayat 17 dan 18. Atau seperti. Jadi atau tu balik kepada masaluhum pada ayat 17. Ya, maksudnya perumpamaan yang berikutnya adalah seperti macam tu. Sebab ayat yang ke-17 tu Allah kata mathaluhum, perumpamaan bagi mereka. Jadi perumpamaan bagi mereka yang seterusnya adalah seperti sayyib, hujan lebat. Jadi Allah nak beritahu tentang orang munafik ini macam orang yang berjalan di dalam hujan lebat. Jadi hujan ni sepatutnya sesuatu yang menggembirakan bagi satu penduduk tempatan. Sebab hujan turun, fungsinya sebagai apa dia? Sumber kehidupan. Jadi Allah nak buat perumpamaan tentang hujan seperti Al-Quran. Atau apa terbalik? Al-Quran seperti hujan. Kalau kalau hujan menghidupkan tanah yang mati, dan juga hujan menggembirakan para penanam atau penduduk, Quran juga begitu sepatutnya. Quran menghidupkan hati yang mati. Quran membawa khabar gembira. Sama tak sifat dia? Dia kata apa? Sama tak wajah syabah dia? Tuan-tuan ingat tak istilah ni? Wajah syabah iaitu sudut persamaan.
Ini kan ayat ni merupakan perumpamaan. Bila perumpamaan, suatu benda tu nak diumpamakan, mesti memiliki apa? Sudut persamaan. Bukan nak samakan secara literally, bukan. Contohnya apa? Awak macam galah, maksudnya apa dia? Tinggi, bukannya awak tu galah secara 100%, bukan. Di perumpamaan tu mesti kena ada sudut persamaan. Okey, jadi diumpamakan di sini Quran seperti hujan. Tapi tak sebut Quran. Tu yang Allah suruh kita fikir tu. Kita faham. Orang munafik kan dia mengaku beriman. Jadi kalau mengaku beriman, mestilah mengaku menerima Al-Quran. Jadi Quran tu apa dia? Quran tu sumber hidup. Berita gembira macam hujan. Sumber hidup dan juga berita gembira. Itu sepatutnya Quran. Tapi bagi orang munafik, Quran yang mereka dapat itu seperti hujan lebat yang diterima oleh orang yang mungkin kita kata berjalan tu musafir lah. Kan, musafir kalau dia berjalan, hujan lebat, lepas tu ada kegelapan. Kan susah tu. Jadi diumpamakan apa dia? Orang munafik ni diterima Al-Quran, tapi Quran tu menimpakan kepadanya kegelapan. Jadi dia belajar Quran, dia duduk bersama dengan Rasulullah, dia dengar apa yang Rasulullah sampaikan. Orang munafik ni bukan orang Quraisy. Ini bukan kafir Quraisy yang terang-terang menentang. Ini dia menentang secara sembunyi-sembunyi. Maka mereka berada sendiri bersama dengan Rasulullah. Tapi Quran itu tidak membawa cahaya kepada mereka, bahkan menjadikan hidup mereka makin gelap. Dan kita umpamakan apa dia? Gelap tu seperti apa dia? Hati mereka yang ragu-ragu, seperti diseliputi dengan kegelapan. Dengar ayat Quran, tapi mereka tak yakin pun, mereka ragu-ragu. Itu perumpamaan. Itu kita bincang pada kuliah yang lepas. Macam contoh apa dia? Tuan-tuan tengok, contoh kita bincangkan tadi, ayat apa yang Allah datangkan itu memang tujuan dia untuk orang ingkar makin ragu-ragu. Apa ayat Quran, contoh-contoh ayat Quran yang kalau dengar tak logik, jadi orang ingkar mesti kata, ni apa benda Quran ni? Apa contohnya tuan-tuan? Apa contoh ayat Quran yang atau peristiwa apa-apa ke yang dia tak logik, tapi orang kafir confirm tolak, orang munafik dia pura-pura terima padahal dia ragu-ragu. Apa contoh dia tuan-tuan? Ayat tentang 28 ayat apa? Bukan. Contoh ayat Quran yang turun, tapi bagi orang ingkar, bagi orang munafik, dia ragu-ragu dengan ayat tersebut. Apa dia? Tak faham ke tak faham soalan? Faham? Okey. Apa contoh dia? Tentang apa tu? Beritahu tentang pun tak apa dah. Ya, tentang pokok zakum contohnya. Barakallahu fikum. Pokok zakum. Pokok zakum ni satu cerita yang tak logik. Sebab apa? Ya, dia tumbuh daripada kerak api. Ada ke buah ataupun pokok boleh tumbuh daripada api? Kita pun tahu pokok mesti tanam dekat mana? Tanah. Mesti ada medium dia, mesti ada air. Tapi pokok zakum cerita dalam Quran, zakum ni tumbuh daripada api. Memang cerita tu bagi orang ingkar, memang mereka kata tak logik. Bayangkan tuan-tuan, Nabi Muhammad ni datang, ajak mereka untuk beriman untuk Quran, Quran buat kebenaran. Tiba-tiba ada cerita yang tak masuk akal. Tuan-tuan nampak tak? Bagi kita yang beriman, apa pun sampai, sami'na wa ta'na. Kami dengar, kami taat. Ataupun apa saja yang sampai dari kita, kita kata ini semua kebenaran daripada Allah. Tapi orang yang ragu-ragu dia kata, apa cerita ni? Betul tuan. Itu satu contoh. Contoh kedua apa dia? Kalau saya sebut ni tuan-tuan mesti dah faham dah. Contohnya peristiwa Isra'. Peristiwa Isra', mereka suruh buktikan kebenaran Muhammad ni Muhammad. Bawa bukti. Tukarkan gunung Bukit Safar jadi emas ke? Tak buat pula. Tiba-tiba satu malam Nabi Muhammad mengaku yang dia naik ke langit. Kan tak masuk akal tu tuan-tuan. Tapi orang beriman macam Abu Bakar, dia kata apa? Ini kebenaran daripada Allah. Tapi hati orang yang ingkar makin ragu-ragu. Tuan-tuan nampak? Sebab tu ini pengajaran kepada kita. Ada orang yang dia belajar Al-Quran, tapi dia makin ragu-ragu, makin tak yakin. Sebab perjuangan yang Quran bawa ni bukan satu yang mudah. Quran bawa supaya berkorban sungguh-sungguh untuk dapat habuan syurga. Apa yang Quran perintahkan untuk kita lakukan? Korbankan harta dan jiwa raga, tuan-tuan. Kena korbankan harta dan jiwa raga. Untuk dapatkan
akhirat. Nak korbankan harta tu. Yang tu perlukan keyakinan kan. Tengok para sahabat macam ni, dia korbankan harta dia, masa dia tuan-tuan. Dia kerah habis-habisan. Sebab mereka faham apa yang dimasukkan dengan jihad. Sebagai contoh. Jihad tuan-tuan. Tuan-tuan ingat tak kita terjemahkan jihad sebagai apa sebenarnya jihad? Jihad tu kerah tuan-tuan. Paksa. Kita faham jihad tu perang saja. Betul. Tapi kenapa perang yang jalan Allah tu dipanggil jihad? Sebab dia kerah diri dia. Jadi wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Kita kerah diri kita untuk dapatkan syurga dengan harta dan jiwa raga. Dengar cerita tentang nak kerah ni, kita yakin tak? Oh, dengar betul kita kena jihad. Tapi pelaksanaan dia kadang-kadang tak sungguh-sungguh pun. Tu nampak tak tuan-tuan? Kalau orang beriman, dia dengar ayat tentang jihad, kerah harta, kerah jiwa, dia buat tak betul-betul? Para sahabat, habis-habisan dia buat. Jadi begitulah kita sebagai pengajaran dia. Kita baca ayat Quran, tuan-tuan, macam mana hati kita? Ragu-ragu ke yakin dengan syurga? Yakin katanya. Kalau yakin, tunjukkan. Sebab iman mesti dibuktikan. Iman cukup tak dengan pengakuan? Itulah yang ada pada orang munafik. Dia hanya mengaku dengan mulut. Kita pun kata betul lah Quran cakap. Mari kita buktikan. Betul lah Quran ni satu benda benar. Mari kita tunjukkan pengorbanan kita belajar bahasa Arab, belajar Quran. Paling-paling tidak, tengok tuan-tuan, kadang-kadang diri kita ni sebagai pengajaran, tuan-tuan jangan salah faham. Kalau kita belajar pelajaran yang betul-betul belajar, tuan-tuan mestilah kena ada ulang kaji, kena ada soal jawab. Berapa ramai kadang-kadang kita ni takut nak ditanya, betul tak? Belajar, tapi kalau Ustaz, apa-apa jangan tanya saya Ustaz. Ustaz tanya, minggu depan saya datang. Macam mana nak pandai kalau tak ditanya? Contohlah, ni tuan-tuan jangan terasa ke apa pula nah. Takkan setakat takut ditanya tu dah kira munafik Ustaz? Bukan. Kita belajar tentang ayat munafik ni, pengajaran dia mesti nak cari supaya kena kat diri kita. Bukan nak kenakan kat orang. Kalau kena kat orang memang senang. Itu benda paling seronok sekali. Kalau boleh ceramah tu kena kat orang. Lagi seronok. Kenakan rumah lain ke, kenakan blok lain ke. Tak, dia mesti kenakan kepada diri kita sendiri. Sebab orang munafik, dia triggered. Tapi orang beriman, setiap ayat yang turun kepadanya akan beri peringatan. Tuan nampak? Jadi orang munafik dia ragu-ragu. Kalau kita yakin dengan Quran, apa kita buat? Belajar Quran sungguh-sungguh tuan. Sampai kuasai. Habis kalau kita betul-betul yakin, macam mana pula dengan keluarga kita? Kita pun akan pastikan kalau kita juga belajar Quran. Kalau kita yakin masa depan kita dengan sijil SPM ataupun ijazah kita tu, Quran macam mana? Bukankah dia SPM 2.0? Sijil Padang Masya SPM juga. Tak ada Quran macam nak lepas SPM yang sijil Padang Masya tu, nak ambil sijil daripada Allah tu. Inilah khabar gembira aku. Orang terima kitab ni dengan tangan kanan. Orang yang beriman kepada akhirat, orang beriman dengan Al-Quran. Okey, jadi orang munafik dengan Quran, dia jadi apa tuan-tuan? Ragu-ragu. Tapi cakap di mulutnya bagaimana? Oh benar, betul Quran ni. Jadi kita refer kat diri kita tuan-tuan. Untuk saya juga tuan-tuan, terutamanya yang bercakap, mestilah sungguh-sungguh kita buat. Okey, itu zulumat. Tuan-tuan, ini kita dah bincang lepas, jadi saya ulang kaji saja. Saya tak tulislah kat depan ni, sebab nota hari ni untuk sambungan yang berikut-berikut pula. Yang kedua, Allah kata, dalam hujan lebat itu ada ra'dun. Depan kegelapan, simbol kepada keraguan, ra'dun pula. Ra'dun apa dia ra'dun? Bunyi guruh. Jadi kita dah bincang pada 2 minggu lepas, bunyi guruh ini diumpamakan seperti apa dia? Peringatan dalam Al-Quran. Sebab guruh ni satu benda bunyi yang dia menggegarkan jiwa. Guruh ni yang bunyi dentum tu. Bukan bunyi yang memekakkan tu. Yang memekak tu bunyi halilintar. Jadi kita akan tengok hari ni. Guruh ni yang boom. Itu guruh kan? Bunyi tu guruh. Guruh tu dia boom, menggegarkan jiwa. Dia sentuh jiwa. Jadi ayat Quran ini bagi orang munafik, dia membuatkan jiwa mereka triggered. Dengar tentang peringatan, dia takut pekung dia terbuka. Dengar tentang peringatan, dia takut ayat ini cerita pasal diri dia. Jadi kita dah kata dah, orang beriman bila dengar ayat Quran, dia akan rasa bersalah dan dia akan buat perubahan. Orang munafik pula dengar Quran, dia tak suka. Dia takut ayat ini cerita pasal dia. Berbeza. Jadi bila kita dengar Quran, tuan-tuan belajar, tujuan dia adalah meningkatkan iman kita. Jangan pula kita belajar, kita terasa hati pula. Oh ni nak cakap pasal tak
Quran, Ustaz, dah lah selalu suruh belajar Quran bahasa Arab, aku belum belajar lagi. Nak kata aku lagi lah ni. Contoh tuan. No. Kita dengar lagi, kalau kita belum buat lagi, kita muhasabah. Bilalah aku nak urubah. Contoh begitu. Dan yang mengajar pun bukan, janganlah dia memeli-meli orang, itu tak bagus lah. Kita cakap jujur apa yang ada dalam Quran. Sekali itu betul, kena kat kita. Jadi kita terima sebagai apa dia? Peringatan. Kalau terima sebagai terasa hati dan dia tak suka benda tersebut, kalau boleh janganlah cerita benda macam ni. Cerita benda mudah sudahlah. Ceramah-ceramah umum okeylah kot. Contoh kan. Macam itulah sifat orang munafik. Bila dia berada dalam majlis Rasulullah, dia takut turunnya ayat menceritakan pasal dia. Macam apa? Guruh yang memberi kesan dekat jiwa. Okey, faham tuan-tuan? Alright. Hari ni kita akan sambung lagi dua lagi perumpamaan yang Allah cerita tentang orang munafik seperti orang yang berjalan dalam hujan yang lebat. So, pertama tadi ada guruh. Pertama ada kegelapan, simbol kepada keraguan hati mereka. Kedua adalah guruh, simbol kepada hati mereka yang senang trigger dengan ayat Quran, peringatan. Yang seterusnya adalah petir, barkun, petir. Jadi hampirlah, sekali lagi saya ulang balik atau seperti hujan lebat dari langit. Di dalamnya ada kegelapan-kegelapan dan guruh dan petir. Mereka memasukkan jari-jari mereka ke dalam telinga-telinga mereka kerana bunyi-bunyi halilintar, kerana takutkan kematian. Dan Allah adalah yang mengepung, yang meliputi terhadap orang-orang yang ingkar. Ayat 20, tuan-tuan tengok ayat 20. Hampirlah petir itu ia menyambar penglihatan-penglihatan mereka. Setiap kali telah menerangi, iaitu petir itu menerangi mereka, mereka pun berjalan dalam cahaya petir itu. Dan apabila petir itu menggelapkan sekeliling mereka, mereka berhenti berjalan. Kalaulah Allah kehendaki, nescaya Allah lenyapkan pendengaran mereka dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah ke atas tiap-tiap sesuatu adalah maha berkuasa. Okey tuan-tuan, ada dua lagi poin dia, guruh dan petir dan halilintar. Petir dan halilintar. Jom kita cuba sama-sama lihat apa pengajaran dia. Jadi bila kita kata petir, petir ini adalah disimbolkan kat sini sebagai cahaya. Betul tak? Petir ni bila berlaku kegelapan, lepas tu keluar cahaya petir. Cahaya petir tu jadi apa pandangan? Jadi cerah sekejap. Jadi petir di sini diumpamakan seperti apa? Cahaya. Dalam kegelapan tu ada cahaya. Okey. Kemudian, adakah cahaya petir ini sama macam cahaya matahari? Dua-duanya cahaya. Beza dia, kalau matahari sentiasalah ada sampai terbenam. Tapi petir tu cahaya dia macam mana? Sekejap. Bila cahaya petir tu keluar sekejap, apa berlaku? Mereka pun berjalan. So mereka mengambil cahaya itu sebagai apa dia? Sebagai mengambil peluang. Jadi cuba kita kaitkan dengan orang munafik ni macam mana. Tuan-tuan cuba tengok. Surah 22 ayat 11. Okay, saya ulang dulu yang apa saya tulis tu. Petir tu ciri-ciri adalah cahaya yang sekejap. Bodoh, yang kedua Allah terangkan macam mana bila cahaya itu memancar, mereka pun ambil peluang, berjalan.
ketika ada cahaya dan mereka berhenti semula bila gelap. Ini ringkasan kepada ayat tadi kita baca tu. Yakadul barku yakhtafu absarahum kullama adaa lahum masyaw fihi wa idza azlama alaihim qamu. Jadi Allah nak umpamakan seperti apa? Tuan-tuan, kita baca dulu surah 22 ayat 11. Surah 22 ayat 11. Muka surat 333. Ke surat 333. Dua ayat 11, tuan-tuan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. Dan sebelum tu dalam ayat ni ada dua kalimah yang tanwin bertemu dengan apa? Sukun. Ya, tuan-tuan, perhatikan betul-betul sekadar tambahan je lah tuan-tuan untuk tuan-tuan ingat ataupun kalau dah tahu alhamdulillah, kalau yang tak tahu tu cuba tengok. Perkataan khairun, khairun itu dhammatain. Bunyi dia bunyi tanwin. Baris ni baris tanwin. Bunyi dia mestilah bunyi nun kan? Khairun. Tapi lepas tu ada ta baris sukun. Jadi tuan-tuan nak bunyikan khairun, run tu bunyi nun, bertemu dengan ta pula sukun. Seolah macam tanwin tu adalah nun sukun kan? Lepas tu ta pula sukun. Tak bolehlah bunyi antara dua bunyi sukun ni. Sebab tu tadi kita baca macam mana? Tuan-tuan kena buat bunyi nun baris bawah. Seolah macam pertemuan dua sukun. Sebab nun tu, tanwin tu adalah bunyi nun sukun. Jadi tuan-tuan bunyikan apa? Khairu. Satu tanwin tu buang, tuan-tuan letak gantikan dengan nun baris bawah. Banyak dalam Quran ayat macam ni khairunit. Khairunit, bukan khairut. Baca qalqalah pula dekat ta tu. Lepas tu tanwin pun dengung pula, tak kenalah. Sama juga yang kedua apa dia? Fitnatun dengan inqalaba. Fitnatun tu tanwin, lepas tu ada lagi satu bunyi nun sukun. Jadi tuan-tuan buat apa dekat tanwin tu? Ganti kepada nun baris bawah. Okey, barakallahu fikum. Fitnatuni qalaba. Okey, kita tengok maksud ayat ni. Dan sebahagian manusia ada yang dia mengabdikan diri kepada Allah di pinggir-pinggir. Tengok. Yang mengabdikan kepada Allah ni orang munafik lah yang mengaku beriman ni. Cerita orang munafik. Sebab apa? Orang munafik ni dia, Allah kata kat sini, dia hanya mengabdikan diri kepada Allah di pinggir-pinggir.
Maksud di pinggir-pinggir, dibirai-birai. Sikit-sikit. Orang beriman ni, Allah ceritakan sifat orang beriman ni, kalau dia buat satu benda yang Allah perintahkan, dia buat macam kuda perang. Sifat kuda perang adalah sifat orang beriman. Surah apa cerita tentang kuda perang? Surah Al-Adiyat. Tuan-tuan tanda muka surat ni. Untuk nak faham maksud di pinggir-pinggir, kita tengok lawan dia dulu. Tengok orang beriman macam mana. Muka surat ni tuan-tuan tanda. Ada banyak penanda dalam kita punya Quran terjemahan kan. Tuan-tuan tanda. Buka kejap surah 100. Surah 100. Muka surat 599. Muka surat 599 surah Al-Adiyat, pasal kuda perang. Allah buat gambaran. Allah suruh kita tengok macam mana taatnya kuda perang kepada tuan dia. Kuda perang ni dia jadi hebat sebab apa? Tuan dia yang latih dia kan. Tuan dia bagi dia makan. Kalau dia sakit, tuan dia rawat dia. Sebab tu dia sangat memahami tuan dia. Bila waktu tuan dia perlukan dia, ada satu ekspedisi, satu misi untuk berhadapan dengan musuh. Tuan dia bawa dia di hadapan musuh, dia sanggup tak terjun ke tengah-tengah musuh? Sanggup tak kuda perang ni terjun, bukan terjun, menyerbu sampai ke tengah-tengah musuh? Itulah gambaran dia. Tuan-tuan tengok 1, 2, 3, 4, 5 ayat pertama surah Al-Adiyat ni. Wal adiyati dhabha, kata Allah. Demi kuda-kuda perang yang lari terengah-engah. Lari dengan sungguh-sungguh. Bunyi kuda yang nafas dia ketika lari kencang tu. Falmuriyati qadha. Ketika dia lari tu, begitu laju sehingga berlaku percikan api. Sebab apa? Ladam kaki dia tu, bila langgar dengan batu sehingga keluar api. Maksudnya sungguh-sungguh dia lari tu. Kalau lari perlahan dan nampak api macam tu. Kalau tengok kuda yang pertandingan apa, equestrian tu yang yang bukan lompat-lompat tu, yang dia ketul-ketul tiba lompat-lompat, mana ada apa-apa macam tu kan. Orang lagi tengah laju-laju, nampak api kena terpercik. Sebab apa? Besi tu kena dengan batu. So begitu tangkas dia berlari. Falmughirati subha. Dan dia menyerbu. Ketika bila? Pada awal subuh lagi dia serbu. Ketika orang musuh tengah tidur, dia serbu dah. Fa'atharna bihi naqa'a. Kencangnya dia lari tu sampai debu-debu berterbangan. Hebat larian dia. Ayat 5 tu. Fawasatna bihi jam'a. Dia menerobos, dia menceroboh, dia apa dia terjemah situ? Menyerbu ke tengah-tengah kelompok musuh. Berani tak dia? Tak ada ujung-ujung, mereka ujung-ujung tak ada. Terus masuk sampai apa ke tengah musuh. Dia bawa siapa tuan-tuan? Dia bawa tuan dia. Tuan dia suruh dia pergi. Sebab apa? Dia yakin dengan tuan dia. Dia rasa berjasa dengan tuan dia. Bukan berjasa, dia rasa tuan dia memberi jasa kepada dia sebab jaga dia, beri makan dekat dia. Dia taat. Ini adalah sifat orang beriman. Allah dah bagi dia rezeki, Allah bagi dia nikmat, Allah bagi dia anak-anak, Allah bagi dia kedudukan, Allah bagi dia harta. Bila Allah perintahkan dia buat perintah-perintah agama, dia buat sungguh-sungguh. Tapi orang munafik macam mana tadi? Di pinggir kan? Buka balik. Faham tak? Okey, tuan-tuan buka balik surah 22 ayat 11 tadi. Lagi saya tuliskan ringkasan dia. Kita baca balik terjemahan surah 22 ayat 11. Okey, dan sebahagian manusia ada yang mengabdikan diri kepada Allah ala harfin, di apa tadi? Di pinggir-pinggir. Di tepi-tepian sahaja. Harf tu adalah hujung. Fa in asabahu khairun. Allah terangkan macam mana tu? Jika mereka memperolehi kebaikan, mereka rasa apa? Jiwa mereka rasa seronok, gembira, tenang. Wa in asabathu fitnah.
Jika mereka ditimpa dengan apa dia? Ujian. Fitnah ni maksud dia ujian, tuan-tuan. Tuan-tuan kena ingat. Antara perkataan yang kita pakai daripada bahasa Arab, kita pakai perkataan fitnah. Fitnah tu ada dalam kamus bahasa Melayu. Tapi kita kena tahu fitnah ni asalnya daripada bahasa Arab. Kenapa saya sebut ni? Supaya tuan-tuan jangan tengok apa yang Quran tulis fitnah sama macam kita faham. Fitnah memang daripada perkataan bahasa Arab. Tapi kita ambil dia, maksud dia lain dah. Fitnah dalam bahasa Melayu apa dia? Cerita bohong lah. Kita buat cerita. Oh, tadi aku nampak kau kuri hidung. Oi, mana ada fitnah? Contohlah. Budak-budak kat sekolah ke apa kan. Oi, fitnah. Tak. Itu fitnah dalam bahasa Melayu. Tak ada masalah pun. Tak berdosa pun pakai perkataan fitnah tu sebab kata apa? Tak sama dengan Quran. Sebab dalam Quran, fitnah ni maksud dia apa? Ujian. Fitnah ni maksud dia apa? Ujian. Fitnah juga dalam Quran maksudnya apa dia? Azab. Fitnah juga dalam Quran maksudnya azab. Kan tak ada kena-mengena tu. Ujian, azab dengan fitnah yang kita faham. Jadi tuan-tuan kena pasti betul-betul. Jadi jangan guna ayat Quran tentang fitnah, dia tulis fitnah, tapi tuan-tuan gunakan tu untuk yang kita faham fitnah tu. Salah nanti. Oh, kau fitnah aku tahu tak? Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Dia kata. Fitnah itu dosanya lebih besar daripada membunuh. Fitnah kat situ maksud dia apa dia? Penyelewengan dalam agama. Fitnah kat situ maksud dia apa dia? Syirik yang dilakukan oleh orang Quraisy. Fitnah dalam ayat tu maksud dia apa dia? Halangan orang Quraisy terhadap dakwah Rasulullah. Itu semua lebih besar dosanya daripada membunuh. Sebab mereka tuduh Muhammad perangi mereka pada bulan haram. Apa Muhammad perang? Kan bulan haram Allah suruh muliakan. Mana boleh perangan kami bulan haram? Allah kata mereka melakukan syirik. Mereka menghalang kau dakwah agama itu lebih dahsyat dosanya daripada peperangan pada bulan Muharram. Bulan haram. Itu maksud ayat tersebut. Bukannya al-fitnatu asyaddu minal qatl. Oh, kau cakap aku macam tu tadi. Dosa tu lebih besar daripada membunuh. Salah. Okey? So ayat ni Allah kata apa dia? Orang munafik ni jika ada ujian dalam agama ni, mereka buat apa? In qalaba ala wajhi. Mereka tak sanggup untuk hadapinya. Mereka berpatah balik ke belakang. In qalaba ala wajhi. Wajah ni kembali ke belakang. Tapi kalau satu benda tu dah, agama tu arahannya ataupun kebaikan datang kepada mereka, oh ini memang, ini kita. Jadi Allah kata, rugilah dunia dan akhirat. Zalika huwal khusranul mubin. Yang demikian itulah kerugian yang sebenar-benarnya. Okay, apa kaitan dengan kilat dan peti, tuan-tuan? Tadi itu, yang saya tulis itu, ambil peluang. Jadi orang munafik ini, dia sifat dia Allah sebut dalam bahasa kita apa? Opportunis. Golongan opportunis. Apa golongan opportunis? Ambil kesempatan. Kalau benda tu nampak baik, baru mereka akan rasa agama ni best, Muhammad ni betul. Kalau satu benda tu, satu benda yang besar, hati mereka tak sanggup nak buat, mereka tak sanggup nak buat. Mereka hanya ambil peluang yang mana yang boleh. Contohnya apa, tuan-tuan? Contohnya dalam bab peperangan. Dalam bab peperangan. Untuk pergi perang, mereka tak mau. Tapi untuk dapat harta rampasan perang, mereka mau. Tu maksud dia. Jadi mereka ambil kesempatan. Kalau ada peluang, ada cahaya, baru berjalan. Itu kan tu ambil kesempatan tu. Tadi Allah umpamakan orang munafik macam apa dia? Orang yang berjalan dalam gelap, bila ada peti, peti tu menerangi mereka, mereka pun berjalan. Bila peti tu hilang, berhenti. Ini cerita tentang apa ni? Cerita tentang orang yang mengambil kesempatan. Ada ruang dan peluang, dia ambil. Kalau benda tu ada besar, dia tak nampak ni peluang dan sebagainya, dari sudut mata dia, dia akan berhenti melakukannya. Jadi contoh dia apa kita kata? Contohnya dalam bab perang. Jadi saya tulis dulu apa dia punya persamaan dia. Jadi orang munafik adalah golongan oportunis.
Jadi kita kata orang munafik ini sifatnya adalah golongan yang suka mengambil peluang sahaja. Itu kita kata apa dia? Di pinggir. Contohnya apa? Bila disuruh berperang, mereka tak sanggup. Tapi bila nak dapat harta rampasan perang oleh orang beriman, mereka beratur nak ambil. Contohnya tuan-tuan boleh tengok, sambil tulis tu tuan-tuan boleh tengok surah 48. Apa yang saya sampaikan ni ada dalam surah 48. Ataupun sebelum surah 48 tuan-tuan, sebelum tu surah 9 dulu, surah 9. Ayat 41, 42. Muka surat 194. Surah 9 ayat 41, 42. Surah 9 ayat 41, 42. Itu yalah boleh juga kata begitu. Betul. So dia hanya ambil benda-benda yang menguntungkan dunia dia saja. Itu maksud Haji kan? Betul lah. Jadi kalau pergi berjihad ni kan nanti mati kesan dia. Tu memang kita nak tunjukkan pun. Betul. Itu kira tambahan daripada apa kita sampaikan ni lah. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Infiru khifafan wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Baik, tuan-tuan tengok dulu terjemahan ayat ni. Jadi Allah kata berangkatlah, menujulah. Maksudnya pergilah, berangkatlah perang. Ini dalam peperangan Tabuk, tuan-tuan. Peperangan Tabuk ni berlaku pada hujung-hujung hayat Rasulullah. Perang Tabuk ni daripada Madinah jauh. Tempatnya jauh dan berlaku pada musim panas. Dalam keadaan Madinah sedang musim berbuah. Jadi nak pergi tu memang getir sangat. Sangat getir. Bila disuruh berangkat, baik dalam keadaan apa Allah kata? Baik dengan rasa ringan, mudah, jiwa kamu ataupun rasa berat. Allah kata pergi juga. Sebab tu tuan-tuan, iman ni memang kena paksa. Jangan kita kata tak apa, nanti aku dah bersedia ataupun nanti dapat seru. Tuan-tuan, orang ajak, paksa diri. Itulah namanya jihad. Dia paksa diri dia, kerah diri dia. Barulah Allah akan mudahkan jalan tersebut. Kita pun cakap dah, bersusah-susah dahulu. Samalah tu, bersenang-senang kena bersusah payah. Mana ada orang yang senang dalam hidup ni? Orang sampai kata pada dia, masuk tandas pun kena bayar. Macam tu pun perumpamaan. Nak kata susahnya hidup. Jadi nak masuk syurga mestilah satu benda pengorbanan yang besar. Nak dapatkan seluas petala langit dan bumi. Rumah kita harga 2 juta kita nak buat. Kita nak beli, kita kata dia deposit 100 boleh tak? Contohlah tuan-tuan, analogi je. Begitulah syurga seluas langit dan bumi. Jadi dia punya apa kita panggil, mahar dia tu adalah apa dia? Pengorbanan jiwa dan harta nak dapatkan satu benda tu. Jadi Allah kata apa dia? Baik kamu rasa mudah nak gerak ataupun berat, dan wajahidu. Tu jahidu. Ingat tuan-tuan, jihad tu maksud apa dia? Kerah diri tuan-tuan. Kerahlah diri
antum. Kerah sampai lelah. Dengan apa? Harta benda kamu dan jiwa raga kamu pada jalan Allah. Menegakkan agama Allah ni munculkan. Tuan-tuan, biar orang nampak Al-Quran ni nombor satu. Belajar Quran. Kita bukan hanya kalau kita buat event. Tuan-tuan kena inilah lepas ni. Selalu kalau buat event Quran. Apa kita panggil? Kalau bulan Ogos ada Quran Hour contohnya kan. Kadang saya pun ada bagi ceramah pada Quran Hour. Lepas habis Quran Hour tu kita buat apa? Lepas habis Quran Hour kan ada plakat lah. Lepas tu pakai baju semua seragam. Ambil gambar. Lepas tu upload kat mana? Kat Facebook. Oh, nampak meriah tu kan. Tapi jangan sekadar itu saja. Biar intinya sebenarnya kita nak tunjukkan apa sebenarnya? Nak tunjukkan kita menghadiri majlis ke? Nak menunjukkan Al-Quran ini sebenarnya? Kita nak iklankan Al-Quran. Oh, sekarang kenapa kau pergi majlis tersebut? Sekarang aku belajar Quran. Mula aku masa sebelum pencen tak pandai baca Quran. Start mengaji ni rasa seronok. Lepas tu pula dah belajar pula bahasa Arab. Zahirkan hal tersebut. Jadi berhempas pulas dengan apa dia? Sungguh-sungguh belajar. Bukan sikit-sikit. Di pinggir-pinggir. Sebab tu kalau kita cerita pasal belajar ni tuan-tuan. Belajar paling senang sekali adalah apa dia? Bentuk apa? Saya bukan merendahkan apa-apa belajar ke apa. Tidak tuan-tuan, salah faham Sekadar untuk diri kita ni. Kalau datang dengan ceramah umum, sama tak dengan belajar dipanggil pengajian ilmu? Adalah beza sikit. Sebab dakwah ni pun kena pelbagai. Kita kena dakwahkan juga. Ada orang awam dan sebagainya, yang baru nak mengenal. Jadi ada ceramah tu dia santai dengar. Tapi cuba tuan-tuan, santai saja kan senang. Lagipun kadang-kadang ustaz yang kita jemput tu, dia bukan duduk kat situ. Bagi ceramah, dia pun dah balik. Apa yang dia sampaikan tu, dia pun tak cek. Kalau guru sekolah, tuan-tuan, cikgu mengajar, cikgu bagi apa? Homework. Lepas tu minggu depan, cikgu nak cek. Kalau tak dapat, kena denda. Kenapa cikgu buat macam tu? Cikgu nak pastikan yang dia belajar tu dapat. Supaya dia ada ilmu. Nanti akan datang kalau dia bekerja, betul, dia faham. Kan bagi kerja kepada orang yang tak layak macam mana? Jadi pengajaran yang lebih, orang kata apa, bukanlah kata dalam, tapi lebih strict sikit atau lebih payah sikit. Bila mula ada subjek, tuan-tuan kena menulis. Lepas tu kena ada exam. Ada tak kita buat macam tu kat Dewan ni? Kita buat firstnya. First subjek ada exam. Subjek apa dia? Tadabbur Quran. Tak datang. Jangan kata ada exam, saya nak buat sekali ada presentation. Lagi datang. Contohlah tuan-tuan, bukan kata apa-apa, nak bagi tahu. Sungguh-sungguhlah point dia. Belajar sungguh-sungguh. Tapi kadang-kadang orang tak nak. Kan nak kena menghafal, nak kena mengingat. Baik dengar-dengar saja. Kita takut apa dia? Kalau kita ada perasaan begitu, itu di pinggir-pinggir tak? Itu di pinggir-pinggir lah. Bukan saya kata orang dengar ceramah tu di pinggir-pinggir. Kalau kita ada perasaan begitu, kita dah faham dah agama. Tapi saya rasa macam tak cukup kalau sekadar mendengar ceramah je. Macam mana ustaz tu boleh terangkan? Apa sebab dia boleh faham? Mesti dia ada ilmu alat. Oh, aku kena belajar ilmu alat pula. Supaya aku pun bila baca ayat-ayat lain, boleh faham sendiri pula. So, kita pun belajar kaedah-kaedah tertentu. Belajar bahasa Arab. Kita bersabar belajar. Itu maksudnya apa dia? Belajar sungguh-sungguh. Terjun terus. Bukan di pinggir. Faham tuan? Okey. Lepas tu Allah kata zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itulah yang terbaik bagi kamu. Jika kamu mengetahui kebaikan akhirat. Tu Haji Fifi sebut tu betul lah. Kalau kamu tahu yang kamu berjihad ni, walaupun kamu habiskan harta kamu habiskan tenaga kamu untuk agama Allah ni, kalau kamu tahulah habuan yang Allah nak ganti balik itu akhirat yang seluruh petala langit dan bumi, mesti kamu akan buat sungguh-sungguh. Tapi orang munafik kan, dia tak suka dengan Quran. Macam mana dia nak faham semua ni? Okey, seterusnya ayat 42. Allah sebut macam mana keadaan orang munafik. Lau kana aradan qariban wa safaran qasida lattaba'uka walakin ba'udat alaihimush syuqqah وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ.
sekiranya yang kamu serukan, wahai Muhammad, kalaulah yang kamu ajak pergi Tabuk tu, Allah kata dia, adalah suatu kebaikan yang mudah nak dapat. Benda yang mudah. Sebab orang munafik suka pilih yang mana? Yang mudah, yang di pinggir-pinggir. Yang baik untuk dia, dia rasa seronok. Kalau bentuk terbeban, satu bentuk ujian, mereka berpatah ke belakang. Tadi surah 22:11 sebagai prinsip dia. Kalaulah perjalanan itu, kebaikan mereka akan dapat itu mudah. Wasafaran qasidan. Dan perjalanannya itu tidak jauh. Ni jauh ni, 1000 lebih kilometer. Dalam keadaan naik untanya tak cukup kenderaan. Kena bergilir-gilir. Nescaya mereka akan ikut kamu. Jadi mereka tak sanggup, nampak tak tuan? Inilah maksud dia, bila datang ujian, mereka berpatah balik. Bila benda tu lebih sikit nak kena buat, mereka tak sanggup. Padahal, yang mereka buat ni, kalau mereka buat betul-betul, kebaikan mereka dapat tu lebih besar. Iaitu akhirat. Syurga seluas petala langit dan bumi. Jadi Allah kata apa dia? Walakin, pasti mereka akan ikut engkau. Akan tetapi, apa yang mereka rasa? Perjalanan ini sangat susah. Sangat jauh bagi mereka. Tuan-tuan hati-hati bila kita cakap, oh engkau lain lah. Kadang orang ajak kita belajar kan. Oh engkau lain lah. Engkau... Kenapa cakap begitu? Cuba kita kenang balik. Kenapa dia boleh buat, aku tak boleh buat. Aku pun nak juga. Kan fastabiqul khairat. Allah suruh kita berlumba-lumba buat kebaikan. Cuba urusan dunia, semua orang nak bersaing. Tapi untuk urusan akhirat ini, macam-macam kita bagikan alasan. Tengok Allah kata apa dia. Wasayahlifuna billah. Jadi mereka akan buat apa untuk cover diri mereka ni? Mereka akan bersumpah dengan nama Allah. Apa cara mereka bersumpah? Mereka kata, demi Allah, kalau kami sanggup, kalau kami boleh, mesti kami dah keluar bersama dengan kamu. Ini semua alasan dia. Oh, bukan aku tak boleh, sekarang ni kena jaga anak. Oh, sekarang ni malam kena hantar anak tuition. Oh, hujung minggu kena sana sini. Tuan-tuan, saya bukan kata hantar anak tuition tu salah ke apa. Nak bagi tahu, memang semua orang pun ada, bukanlah masalah, ada tugas. Semua orang ada tugas. Orang yang dapat belajar tu pun ada tugas. Kat rumah dia ada tugas sebagai seorang isteri. Kalau suami pula, dia mungkin ada kerja pejabat dia. Tapi sebabkan nak masuk syurga, kita sanggup korbankan. Tapi orang munafik dia akan bagi alasan lah. Nanti kita akan tengok ayat lain pula. Mereka bersumpah. Mereka memberi alasan. Jaga anak. Mereka bagi alasan. Jaga rumah. Jaga tanaman. Susah sikit lah sekarang. Betul mereka bersumpah. Kalau sini mereka bersumpah. Kalau kita suka cakap apa? Mereka bersumpah dengan nama Allah. Kita pula mungkin suka cakap insya-Allah. Jom ni pergi belajar. Insya-Allah, insya-Allah. Insya-Allah tu macam nak pergi ke tak sebenarnya? Tak. Kalau ikutkan kalau sebut insya-Allah tu kira nak pergilah. Tapi dia ucap insya-Allah tu sekadar tu je. Macam sumpah-sumpah munafik lah. Dia kata dia, demi Allah kalau aku boleh, sekadar nak guna nama Allah saja. Tuan-tuan kena fikir benda tu. Bila ada kebaikan, kita kena minta dekat Allah, kenapa aku belum boleh buat? Bukan berbanding-bandingkan, kau boleh lah macam ni, aku pun. Minta Allah jalan mudah, jalan keluar untuk masalah-masalah kita. Kalau kita nampak betul memang nak bawa kita ke syurga. Okey? Apa orang munafik? Dia bersumpah, dia kata apa dia? Kalau kami sanggup, kalau kami mampu, pasti kami dah keluar dah. Tu kita kata tadi, gunakan ayat macam ni untuk muhasabah diri kita. Jangan kita guna alasan, engkau lain lah, engkau itulah, engkau inilah. Jadi apa akibat dia? Akibatnya adalah mereka membinasakan diri mereka sendiri. Apa maksud mereka membinasakan diri mereka sendiri? Mereka mengorbankan akhirat mereka. Allah nak bagi habuan akhirat, mereka merosakkannya. Dan Allah dia mengetahui sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta. Tuan-tuan tengok pula surah 48. Surah 48. Ayat 11. Ini contoh-contoh sumpah mereka. Contoh-contoh alasan mereka. Surah 48 ayat 11. Muka surat 512.
Surah 48 ayat 11. Jumpa dah? Okey. Ni Al-Fath tuan-tuan. Surah kemenangan ini cerita tentang Hudaibiyah. Tuan-tuan kena ingat. Kalau kita tahu tentang sirah sikit sebanyak tuan-tuan, setiap ayat Quran tu dia ada kaitan dengan sirah, kita akan lebih faham dia punya struktur cerita dia. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rab syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Okey, separuh tu tuan-tuan ayat yang kita nak tengok. Terjemahan dia apa dia? Dia macam ni. Pada tahun ke-6 Hijrah, pada bulan Zulqa'dah, Rasulullah mengajak semua sahabat Nabi yang di Madinah tu untuk menuju ke Mekah. Setelah 6 tahun mereka tak balik kampung tuan-tuan. Rasulullah bermimpi Rasulullah mengerjakan umrah. Dan kemudian Rasulullah mengkhabarkan berita gembira ini kepada para sahabat. Gembira orang-orang Mekah. Nak balik mana ni? Balik Mekah ni alang-alang balik mana sebenarnya? Pergi Mekah sebenarnya, nak pergi buat umrah ni sebenarnya balik kampung. 6 tahun dah. Bukan zaman ada WhatsApp, ada email ke, ada apa boleh sampaikan maklumat. Tak ada. Dia terpisah lama dah dengan keluarga mereka. Bahkan sebahagian kehidupan mereka berperang pula dengan keluarga sendiri. Berperangan dengan orang Quraisy tu keluarga mereka sendiri. Jadi mereka diajak oleh Rasulullah untuk pergi ke Mekah untuk buat umrah. Rasulullah pun ajak sahabat-sahabat. Termasuklah orang-orang Arab Badui yang sebagainya adalah munafik sebenarnya. Jadi ayat ni dah cerita pasal mereka. Bila diajak untuk mereka pergi Mekah untuk buat umrah, orang-orang yang tertinggal ini akan berkata, orang-orang Arab Badui yang tertinggal, yang tidak turut ke Hudaibiyah ni akan berkata kepadamu. Dia kata apa dia? Syaghalatna amwaluna wa ahluna. Kami telah disibukkan dengan apa? Harta kami. Entah masalah sibuk jaga apa? Kalau hari ni lah kita nak isbah diri kita ni. Sibuk kerja ke, kedai ke, sibuk jaga, macam-macam. Lepas tu, wa ahluna. Keluarga. Anak ke, cucu kita ke. Tuan-tuan, biasa tuan-tuan, jaga cucu, tolong jagakan cucu, anak tak dapat. Itu kita faham. Itulah kehidupan kita berkeluarga. Tapi mereka gunakan itu semua sebagai apa? Modal, alasan. Sebenarnya mereka tak nak buat pun. Jadi gunakan alasan-alasan itu untuk apa dia? Nak bagi tahu mereka tak mau pergi. Jadi kita apa? Fastaghfir lana. Oh, tolonglah minta ampun untuk kami. Kalau boleh kami pergi, kami dah pergi dah. Tapi nak kena jaga anak ni, nak kena jaga itu, nak buat ini. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka berkata dengan lidah mereka akan apa yang tidak sama dalam hati mereka. So mereka hanya apa dia? Memberi alasan saja. Okey tuan-tuan, lepas berlakunya Rasulullah pergi umrah. Okey? Lepas tu, apa berlaku? Terhalang. Rasulullah sangkut dekat Hudaibiyah, kan? Tentu kalau kita pergi umrah, mesti akan dibawa pergi tengok Hudaibiyah. Masjid yang kita tengok kat Hudaibiyah itu masjid yang baru. Dia ada masjid belakang tu yang dah pecah-pecah tu. Itu masjid yang lama lah. Jadi kat situ ada pokok. Pokok tu pun telah ditebang oleh, tak silap saya, zaman pemerintahan Saidina Umar. Pokok tersebutlah yang di bawah tu mereka berbai'ah dengan Rasulullah. So mereka terhalang nak masuk Mekah. Orang Quraisy pula nak ajak perang. Jadi mereka kata kepada Rasulullah, kalau kita berperang pun kita sanggup. Padahal datang bukan nak pergi perang, datang untuk buat umrah. Tapi kalau betul, kita buat. Sebabkan mereka terhalang, Rasulullah hantar Saidina Uthman jadi wakil Rasulullah, bincang dengan orang Mekah. Dapat berita viral, Uthman kena bunuh. Rasulullah declare. Kalau duta kena bunuh, maksudnya apa tu? Itu maksudnya memang dia sengaja nak mencari, sebab duta tu dia diberi apa, perlindungan. Sebab dia wakil. Dia nak bincang macam mana kalau wakil pun kena bunuh, susah lah. Jadi dengar cerita Uthman kena bunuh. Jadi Rasulullah pun bersiap-siap. Para sahabat semua taat pada untuk berperang kalau berlaku. Lepas tu berlakulah perjanjian Hudaibiyah. Orang Quraisy pun tak nak perang. Hantar siapa? Hantar orang Quraisy. Masa tu dia belum Islam lagi. Namanya Suhail. So berlakulah perjanjian Hudaibiyah. Gencatan senjata. Lepas tu kalau orang beriman, orang Mekah, kalau lari ke Madinah, kena hantar balik. Tuan-tuan tahu kisah tersebut?
Lepas tu kalau orang Madinah yang lari ke Mekah, tak boleh hantar balik. Berat sebelah perjanjian tersebut. Umar rasa macam, apa ni perjanjian ni? Kita ni kaum beriman, kenapa kita ikut? Rasulullah kata apa dia? Aku ni hamba Allah. Maksudnya apa dia? Perjanjian ini Allah yang berkati, Allah yang redha. Dan lepas mereka balik ni, daripada Hudaibiyah, mereka kena balik. Umar sedih, kena balik. Dia nak pergi umrah. Sedih dia. Turun ayat tentang ni, Allah beritahu yang mereka balik je daripada Hudaibiyah, ada satu peperangan yang mereka akan lalui dengan orang Yahudi. Ketika ini peperangan jadi mudah. Sebab apa? Orang Quraisy dah tak terlibat. Dan Allah akan janji peperangan ini orang beriman akan menang. Dan nanti harta rampasan perang dalam peperangan ini hanya boleh diperolehi oleh orang-orang yang datang ke Hudaibiyah saja. Ini Allah spesifikkan. Yang ni yang saya nak cerita ni. Jadi bila berlaku peperangan ini, orang Islam menang, bila bawa harta rampasan perang, orang munafik yang tak pergi Hudaibiyah tu datang menagih. Tu ayat yang ke-15. Tuan-tuan tengok ayat 15. Ayat 15. Turun bawah sikit. Tadi ayat 11 kan? Itu starting cerita dia. Ayat 15. Sayaqulul mukhallafuna idza talaqtum ila maghanim. Litakhudhuha dharuna nattabi'kum yuriduna an yubaddilu kalam Allah qul lan tattabi'una kadzalikum qala Allahu min qabl fasayakuluna bal tahsudunana bal kanu la yafqahuna illa qalila. Jadi apabila kamu pergi hendak mengambil barang rampasan. Ini dah cerita dah habis Hudaibiyah, mereka dah balik, dah pergi perang. Lepas tu nak ambil harta rampasan perang. Orang-orang Badui yang tertinggal tadi tu, yang bila Rasulullah ajak mereka untuk pergi mana? Pergi Mekah, mereka tak nak. Mereka bagi alasan macam-macam. Ada sebab kenapa mereka tak mau pergi. Saya belum cerita lagi. Ini lagi. So, bila dalam ambil harta rampasan perang, mereka datang pula. Dia kata apa? Biarkanlah kami ikut sama-sama. Sebab apa? Sebab harta rampasan perang pun untuk orang beriman yang lain juga. Jadi mereka kata apa dia? Allah kata apa? Mereka hendak mengubah janji Allah. Kenapa? Sebab untuk peperangan ini, Allah spesifikkan hanya yang akan dapat harta rampasan perang ialah orang-orang yang pergi Hudaibiyah je. Ini Allah perintahkan. Kalau peperangan lain tak, Rasulullah akan agih juga. Adalah kaedah-kaedah dia. Tapi untuk peperangan yang ini, hanya untuk Hudaibiyah saja, yang pergi Hudaibiyah. Jadi mereka pun nak juga. Mereka nak ubah apa yang telah Allah tetapkan. Katakanlah, wahai Rasul kepada mereka, kamu sekali-kali tak boleh ikut kami. Tak boleh. Demikianlah yang telah ditetapkan oleh Allah sejak awal. Allah dah tetapkan dah yang boleh ambil harta rampasan perang ni untuk Hudaibiyah saja. Mereka berkata, sebenarnya kamu dengki. Dia kata macam tu lah kepada Rasulullah. Dengki je. Kita orang pun beriman juga. Dengki tak nak bagi kat kami. Padahal mereka tak mengerti kecuali sedikit pun. Ini nampak tuan-tuan. Bila untuk harta rampasan, datang. Jadi tuan-tuan kena ingatlah benda ni supaya kita jangan jadi macam ni. Kalau untuk diri kita hari ni pengajaran apa dia tuan-tuan? Contoh itulah. Kalau kita belajar, kita belajar sungguh-sungguh. Kan? Tengok orang lain belajar, makin meningkat dia punya kualiti ilmu dia. Dia pandai pula, dah boleh mengajar pula. Kawan sama-sama tu duduk pergi tengok wayang. Contohlah. Sekarang dia dah mengajar Quran dah. Dia buat kelas mengaji kat rumah. Ada rumah ngaji pula. Lepas tu pula dah mengajar pula Quran. Kita tempoh kita dah berapa tahun dah tinggal gap. Dia makin meningkat ilmu. Graf dia makin naik. Kita masih mendata je kita punya kadar dia. Mula rasa dah tak seronok. Tapi berguna alasan macam-macam pula. Itu kalau dari segi ilmu. Kadang dari segi harta pula macam mana? Bagi contoh. Saya bagi contoh ya tuan-tuan. Contohnya dulu kita buat kempen Buy Muslim First. Kita kempen untuk beli produk Muslim. Bagus usaha tersebut. Support.
Tapi kita takut apa dia? Kita lah. Saya kata diri kita, bukan siapa-siapa tuan-tuan ke tidak. Kita muhasabah kalau kita buat. Kita gunakan nama apa tu? Kita suruh orang beli dengan istilah Muslim. Islam. Tapi orang Islam, bila dia, orang Islam ni, peniaga ni macam Sayyidina Umar lah. Sayyidina Umar peranan dia dalam perjuangan Rasulullah apa dia? Sayyidina Umar dalam perjuangan Rasulullah, dia punya peranan apa dia? Menyokong ekonomi. Dia dah kaya, dia akan sokong apa dana-dana yang diperlukan. Jadi kita sepatutnya begitu. Kita produk Muslim, kita jom siapa, kita membuat yang terbaik, jaga halal kita macam mana, jaga kebersihan, orang pun beli. Lepas tu, kelebihan yang Allah bagi tu, rezeki Allah bagi tu, sumbangkan balik untuk apa? Agama. Yang kita takut apa dia? Masa kita nak suruh orang beli barang kita, kita sebut belilah, support orang Islam. Tapi untuk membantu Islam, dia tak sanggup. Untuk keluarkan harta balik untuk bantu agama Allah, untuk sumbangkan di masjid ke dan sebagainya, tak sanggup. Jangan begitu. Itu apa tu? Opportunis tak? Opportunis itu contohnya. Jangan begitu. Kita buat untuk apa? Cari akhirat. Buatlah usaha apa kita buat kat dunia ni untuk dapatkan habuan akhirat. Tu Haji Afifi sebut tu betul lah. Kalau orang munafik dia hanya nampak habuan yang dunia saja. Okey tuan-tuan. Saya kena habiskan sikit je lagi. Habis dah tentang petir tuan-tuan. Yang ringkas je untuk apa? Halilintar. Ingat tadi halilintar? Bila halilintar mereka masukkan jari mereka ke dalam telinga mereka sebab apa? Takut mati. Halilintar ni bukan macam guruh tuan-tuan. Halilintar ni bunyi yang pang tu, bukan boom. Itu guruh tadi kan? Yang kalau kita dengar pun budak-budak mesti menangis ni. Takut. Betul lah. Kalau kita pun dengar bunyi kilat sabung menyabung, lepas tu bunyi halilintar, takut tuan. Jadi, ini perumpamaan tentang apa? Ringkas je. Bunyi halilintar ni, Allah nak buat perumpamaan tentang seruan jihad yang menakutkan orang-orang munafik. Itu je saya nak beritahu. Tuan-tuan boleh tengok dulu ayat yang ke-12, surah yang sama. Surah 48 ayat 12. Okay, tuan-tuan tengok. Di sini, inilah alasan dia. Kenapa mereka tak sanggup untuk mengikut perjuangan ataupun ekspedisi perang ke Hudaibiyah ke. Tuan-tuan tengok ayat 12. Surah 48. Jumpa dah? Muka surat tadi juga, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. Okey, ambil situ je. Betul kita boleh uraikan. Apa maksud ayat ni? Sebenarnya kenapa mereka tak mau ikut Rasulullah pergi Hudaibiyah? Bahkan kepada peperangan-peperangan yang lain juga. Sebab dalam hati mereka menyangka apa dia? Rasul dan juga orang beriman takkan lagi dah kembali. Maksudnya apa tu? Matilah. Mereka takut mati. Takut kalau pergi perang lagi mati. Kalau mati macam mana harta kita, anak-anak kita? Dia takut yang tu. Sedangkan siapa yang nak bertemu dengan Allah tuan-tuan, kita kena lalui tiket ni. Apa dia? Mati. Kalau tuan-tuan boleh tanya budak-budak sekolah lah, saya tak nak tanya tuan-tuan. Budak sekolah kita buat macam ni. Siapa nak masuk syurga? Semua orang angkat tangan. Nak masuk syurga kena mati dulu. Siapa nak mati? Memang kita takut mati tuan-tuan. Bukan takut mati tu sebab kita takut mati yang sebenar ialah takut mati sebenar ialah takut apa dia? Kita tahu amalan kita sedikit. Jadi kita nak hidup lagi sebab kita nak tambah lagi amal. Itu yang kita nak buat. Bukannya takut mati tu sebab dia hubbud dunia. Kerana boleh takut mati, kerana dia cintakan dunia. Itu tak nak. Wakarahiyatul maut. Dan dia takutkan mati. Itu tak mau gitu. Jadi dia nak jumpa dengan Allah. Dan dia tahu, kematian dia adalah bertemu kita dengan Allah. Sebab tu tuan-tuan dengar tak hadis kelebihan membaca ayat kursi setiap kali selepas solat fardu. Apa kelebihan dia? Siapa yang baca ayat kursi setiap kali selepas solat fardu? Jangan tinggal tuan-tuan. Kalau tuan-tuan sibuk sekalipun, bangun, nak masak sekalipun, perempuan lah ibu kat rumah ke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak kena masak. Walaupun bangun,
tetap juga jangan tinggal ayat kursi. Sebab habuan ni adalah tidak ada yang menghalang dia ke syurga melainkan mati. Jadi poin dia ada apa dia? Nak masuk syurga mesti mati. Jadi orang munafik dia takut ni. Dan dia takut mati bukannya sebab dia nak beramal, sebab dia cintakan dunia. Jadi bagi orang munafik, seruan jihad seperti bunyi halilintar yang menakutkan mereka. Tuan nampak? Itu perumpamaan dia. Jadi kita kata apa dia? Bunyi halilintar yang menakutkan itu adalah umpama seruan jihad. Sebab jihad ni dua je. Balik selamat ataupun mungkin mati. Begitulah keadaan dia. Jadi tuan-tuan tengok. Orang munafik, dia terima Al-Quran. Tapi adakah Al-Quran tu membawa dia kepada kebaikan? Tidak sedikit pun. Semua benda daripada Quran tu jadi apa? Jadi guruh, jadi petir, jadi halilintar, jadi kegelapan untuk mereka. Itu yang Allah kata, wallahu muhitun bil kafirin. Allah mengepung orang-orang ingkar. Dia buatlah macam mana pun, kehidupan dia dikepung oleh Allah untuk gimana? Kalau kepung tuan-tuan, kalau tuan-tuan halau kambing masuk ke kandang, macam mana nak buat? Pernah halau kambing masuk kandang? Tak pernah. Kita kena kepung dia dari belakang lah. Dia kambing ni dia nakal tuan. Dia memang macam budak-budak. Tuan-tuan lepaskan dia, pagi-pagi lepas dia seronok sebab perut dia kurus. Lepas tu tak boleh awal pagi, dia kena nak naik sikit matahari, cacing dah tak ada kat rumput tu supaya dia boleh makan rumput. Lepaskan dia tu, nanti ada 2 ekor lari ke kiri. Jadi yang orang tak pandai dia kejar. Dia kejar je, tuan-tuan tengok belakang dah hilang lah semua. Dia memang pandai. Macam itulah, sebab tu dia jadi apa, satu benda yang seronok berjaga kambing ni. Lepas tu bila nak hantar dia balik nakal dia, dia kena ada seekor yang kita kena rasuah dia. Yang ni dia kena ada yang ketua dia tu. Kita pula akan suruh bah dia belakang. So kita akan suruh dia gerak-gerak, ada tongkat kita akan bawa. Dia takut sampailah kat rumah dia nanti, dia naik semua. Begitu orang munafik ini, Allah kepung dia. Dia ceritalah macam mana pun, oh kami pun beriman dan sebagainya, tapi sebenarnya dia dikepung untuk pergi ke mana? Dia pergi ke neraka. Itu wallahu muhitum bil kafirin. Walaupun dia ada Quran. Kalau Abu Jahal tu confirm dah. Nampak? Sebab tu tentang Abu Jahal 2 ayat je. Ayat 6 dengan 7. Innal ladzina kafaru tu. Tapi orang munafik ni panjang cerita dia sebab apa? Dia ingat pura-pura dia tu dapat selamatkan diri dia. Tapi sebenarnya kepura-puraan itu Allah sedang mengepung dia lagi. Sebab tu tempat dia paling bawah dia masuk. Neraka yang paling bawah sekali. Okey tuan-tuan, habis tentang perumpamaan untuk ayat yang ke 19 dan 20. Jadi insya-Allah next kuliah kita akan tengok kesimpulan daripada pelajaran 1 surah Al-Baqarah sampai 20. Kesimpulan dia pada ayat 21 dan 22. InsyaAllah. Habis dari situ, kita tukar surah lain pula. InsyaAllah. Jadi terima kasih atas kehadiran dan perhatian semua. InsyaAllah kita jumpa lagi pada kuliah yang seterusnya. Semoga apa yang kita bincangkan tuan-tuan memberi pengajaran kepada kita dan membuatkan diri kita bertambah lebih baik selepas daripada ini insyaAllah. Semoga Allah beri kita taufik sama-sama. Jadi kita tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.